Sabah laksana pemutihan premis penginapan tanpa lesen. Antara fokus utama dari negeri di bawah bayu. Perinciannya bersama Sabrina Baas. Teruskan Sabrina. Teruskan. Ya, sahih. Usai memastikan semua premis penginapan memiliki lesen sah, kerajaan negeri memberi peluang kepada pengusaha premis penginapan jangka pendek tanpa lesen mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Bagi tujuan itu, Jawatankuasa Pemutihan Premis Penginapan Jangka Pendek tanpa lesen ditubuhkan. Ia membabitkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat. Dan ini jawatankuasa yang pertama dan kita wujudkan untuk mencari jalan dan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan premis-premis yang berwujud tanpa izin dan bagaimana cara kita untuk membantu mereka mengatasi masalah dan bagaimana pula kita mengambil tindakan. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pemutihan Premis Penginapan Jangka Pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Katanya pendekatan ini memberi ruang kepada pengusaha mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat. Selain memastikan premis yang dilesenkan memenuhi aspek keselamatan serta perlindungan insurans. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Arifin turut mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk Ehwal Setinggan Negeri Sabah. Mesyuarat antara lain memperincikan tindakan susulan berkaitan proses pemutihan kawasan Setinggan termasuk pengurusan penghuni bukan warga negara. Menurut Datuk Arifin, perkara itu akan diperhalusi bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan setiap tindakan mematuhi bidang kuasa serta peruntukan undang-undang. Kita akan perincikan lagi dari segi tindakan-tindakan berkenaan berdasarkan bidang kuasa kementerian atau jabatan-jabatan yang terlibat. Ini juga kita ambil pandangan, ambil berat berhubung dengan perkara ini. Datuk Arifin menjelaskan lebih 50 koloni setinggan di seluruh negeri telah diwartakan sepanjang tahun lalu. Manakala statistik terkini kawasan setinggan akan diumumkan selepas data daripada semua daerah dimuktamadkan. Sementara itu, di Kota Kinabalu, 39 struktur haram di kawasan setinggan belakang Likas Square dirobohkan menerusi operasi bersepadu yang disertai 25 anggota daripada pelbagai jabatan dan agensi. Operasi diketuai Jabatan Pengairan dan Saliran dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, Polis Diraja Malaysia, Sabah Electricity serta penolong pemungut hasil tanah. Dalam perkongsian di Facebook, DBKK menjelaskan operasi bertujuan membantras pencerobohan tanah kerajaan, memelihara rizab sungai dan sistem saliran selain mengurangkan risiko banjir. Sebelum ini, kawasan ini pernah dikenakan tindakan penguatkuasaan. Namun struktur haram dibina semula oleh penghuni yang dikenal pasti sebagai bukan warga negara. Sebelum operasi dijalankan, notis pengosongan telah dikeluarkan kepada penghuni pada 25 Jun lalu dengan tempoh pematuhan selama 14 hari. Daripada 39 struktur terbabit, 38 dirobohkan menggunakan jentera, manakala sebuah lagi dirobohkan sendiri oleh pemilik. Perlindungan data peribadi perlu diperkukuh bagi memastikan transformasi digital dalam sektor kesihatan dilaksanakan secara selamat, berintegriti dan diyakini rakyat. Kemajuan teknologi perlu disokong dengan tadbir urus data yang baik, keselamatan maklumat yang kukuh serta perlindungan data peribadi yang berkesan. Perkara ini ditekankan dalam ucapan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratib pada Majlis Perasmian PDPA Connect Sabah 2026 di Dewan Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Kementerian Berkenaan, Jordan Jude Elron. Menurut Datuk James, penggunaan rekod kesihatan elektronik, sistem temujanji digital, perkhidmatan kesihatan jarak jauh dan analitik data mampu meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan.
Bagaimanapun, setiap organisasi perlu memastikan data diurus serta dilindungi dengan berhemah. Penganjuran PDPA Connect Sabah menjadi platform memperkukuh kefahaman mengenai perlindungan data peribadi sekaligus membina kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem kesihatan digital yang selamat. Pengalaman dan kepakaran pesara Lembaga Pertubuhan Peladang LPP perlu terus dimanfaatkan bagi memperkukuh pembangunan sektor peladang di negara ini. Justru Persatuan Alumni LPP berperanan sebagai platform menghimpunkan bekas pegawai dan kaki tangan LPP untuk terus menyumbang kepakaran kepada industri pertanian. Presiden Persatuan Alumni LPP Malaysia Muhammad Safian Muhammad Husin berkata, pengukuhan persatuan termasuk penambahan keahlian akan membolehkan lebih ramai pesara terlibat dalam usaha membimbing generasi peladang baharu. Yang lebih penting di sini saya rasa, yang besara ni jangan dia besar terus. Mereka ni di dalam satu amnai yang berdaftar di bawah ROS. Jadi saya rasa mereka ni boleh merupakan satu force untuk membantu dengan LPP. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-9 Persatuan LPP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Katanya pengalaman bekas pakar ladang, sawah dan input pertanian boleh dimanfaatkan menerusi program peladang muda serta peladang wanita sekaligus menyokong pembangunan sosio-ekonomi komuniti. Program Taginambur Glamping Peringkat Kebangsaan 2026 menjadi platform membentuk sahsia, kepimpinan dan semangat perpaduan murid menerusi aktiviti unit beruniform. Program yang berlangsung dari 12 hingga 17 Julai di Pusat Kokurikulum Negeri Sabah, Kem Melangang, Kiulu ini menghimpunkan penyertaan 40 sekolah dari seluruh negara termasuk secara hybrid. Setiausaha Politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Muhammad Ghazali Hajiji berkata, aktiviti kokurikulum melengkapkan pembelajaran akademik dengan membentuk disiplin, jati diri serta daya tahan murid. Program ini merupakan penjenamaan semula Perkemahan Perpaduan Madani 2025. Dilaksana dengan konsep glamping yang menggabungkan pengalaman berkemah bersama kemudahan moden bagi menarik lebih ramai murid menyertai aktiviti luar. Sepanjang 6 hari program, peserta mengikuti pelbagai aktiviti yang menguji disiplin, kepimpinan, semangat berpasukan dan kerjasama sekaligus memperkukuh perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum. Penyertaan aktif dalam kokurikulum bukan sekadar mencungkil bakat, malah membentuk murid yang lebih berkeyakinan, berdisiplin dan berdaya saing. Karnival Kokurikulum Pasukan Badan Beruniform dan Pertandingan Kawat Kaki Peringkat Negeri Sabah 2026 antara program yang mampu menyerlah bakat, mengembangkan potensi serta membina keyakinan murid. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Datuk Raisin Saidin berkata, karnival diisi dengan pelbagai aktiviti bagi mengasah kemahiran, kepimpinan dan semangat kerja berpasukan, termasuk ikatan dan simpulan, bantuan mula, orienteering serta kaligrafi khat. Usaha ini selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menekankan pembentukan murid beradab, berilmu, berkeyakinan, berdaya tahan dan berkemahiran. Seramai 1,200 murid dari 13 daerah menyertai karnival 3 hari ini yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin berangkat ke negara Brunei Darussalam bagi menghadiri sambutan Hari Keputeraan Sultan Brunei ke-80. Tun Musa dan isteri berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada 10.45 pagi. Diiringi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bersama isteri Datin Leni Natasha Tun Musa, turut mengiringi pegawai kanan Kerajaan Negeri Sabah. Sepanjang berada di Brunei, Tun Musa dijadual menghadiri istiadat mengadap serta pengurniaan bintang-bintang kebesaran dan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam serta majlis santapan diraja di Istana Nurul Iman. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani.